Assalamualaikum, saya Hazlin dan ini Suara Anak Watan. Bila kita katakan tentang kelestarian, selalunya kita cerita tentang kelestarian alam. Bagaimana kita perlu memelihara alam sekitar daripada pencemaran, daripada kerosakan, supaya generasi kita pada akan datang akan dapat tengoklah flora dan fauna yang ada. Kita kata jangan cemar alam, jangan cemar laut, sungai dan sebagainya, supaya contoh kehidupan laut itu tidak pupus. Itu selalu konsep yang kita selalu dengar. Tetapi sekarang ini, isu berkaitan dengan kelestarian alam ini, kita dah semakin lama semakin merasa kesannya. Di mana akhir-akhir ini kita tahu isu perubahan iklim dunia semakin dirasai kesannya. Bumi semakin panas, banjir berlaku, dan perkara ini sebenarnya jika kita tidak tangani dengan baik, ia akan mendatangkan risiko kewujudan kita ataupun kita katakan existential risk. Yang dahulunya mungkin adalah nasihat-nasihat jaga alam sekitar, kalau tak anak-anak dah tak boleh nak tengok haiwan dekat zoo dan sebagainya. Tetapi sekarang ini ia menjadi kesan yang kita memang rasai sekarang. Sebab itu kalau kita tengok telah ada polisi-polisi di peringkat antarabangsa yang memastikan bahawa syarikat-syarikat yang ingin menggunakan sumber alam ini diwajibkan untuk memasukkan agenda kelestarian dalam bisnes model mereka. Sebagai contoh, jika oil and gas, kita telah ada wawasan untuk menuju kepada zero carbon ataupun decarbonisation. Ia memang akan menambahkan kos sesuatu bisnes itu, tetapi ia telah menjadi satu yang kita katakan license to operate. Jika tidak dilakukan, maka bisnes itu tidak dapat dijalankan. Ini adalah kesan kepada alam ini memang telah benar-benar berlaku. Kemudian satu aspek yang kita boleh tengok ialah bagaimana kelestarian dalam penggunaan sumber. Malaysia ni memang kaya dengan sumber. Allah dah jadikan Malaysia ada banyak sumber tenaga, minyak dan gas, ada banyak sumber alam seperti mineral logam, mineral bukan logam, mineral tenaga dan sebagainya. Dan kalau kita betul-betul usahakan sumber mineral kita, contohnya value ataupun nilai yang boleh didatangkan kepada negara kita hampir 5 trilion. Tetapi untuk memajukan sumber-sumber ini, konsep kelestarian ini sangat penting. Bagaimana sumber-sumber itu perlu didaya majukan dalam kadar yang responsible development, supaya dalam kita nak meraih keuntungan ataupun nilai yang boleh didatangkan daripada sumber mineral itu tadi, kita boleh memastikan alam kita masih terpelihara untuk kegunaan generasi akan datang. Sebab itu contoh konsep yang digunakan adalah build, make and dispose. Tetapi sekarang satu konsep baru yang diperkenalkan adalah circular economy ataupun kitaran ekonomi yang lebih lestari, di mana ia perlu menerapkan konsep it's not just build, make and dispose, tetapi build, make and reuse. Sumber itu boleh diperbaharui ataupun digunakan semula. Kita nampak di peringkat kerajaan ada usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan sekarang ataupun kerajaan sebelumnya dalam menetapkan polisi dan pelan hala tuju yang memastikan konsep kelestarian ini dijaga. Tetapi permasalahannya, kita nampak pelan strategi ini sentiasa berubah-ubah mengikut perubahan kerajaan. Jadinya apa yang saya cadangkan, konsep kelestarian ini adalah satu konsep yang memang sangat penting kerana ia boleh berkait kepada risiko kewujudan kita. Jadinya sangat penting agenda kelestarian ini perlu dilestarikan juga di peringkat negara, perlu dipertahankan walaupun berubah kerajaan, tetapi agenda ini perlu tetap dikekalkan.